Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang lebih mengembirakan kita dapat untuk bersama di dalam majlis ilmu dan majlis yang bukan sekadar ianya dimaksudkan dengan kita nak mendapatkan ilmu, tetapi kita juga berada di dalam majlis yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rahmat dan keberkatan. Kerana ilmu itu kadang-kadang untuk mendapatkannya orang boleh untuk berusaha mendapatkannya, akan tetapi keberkatan dan manfaat ilmu itu adalah yang lebih tinggi dan kesan daripada ilmu tersebut. Dan itulah yang disebutkan sebagai ibrah. Sebab itu saya nak terima kasih kepada pihak yang menjemput saya untuk hadir dalam majlis ini dan juga dapat bersama berganding dengan Al-Fadhil Ustaz Sya'ari bin Abdul Rahman, yang kalau ikutkan kata beliau datang untuk bertemu dengan saya, sedangkan saya lebih berbesar hati untuk nak bertemu dengan beliau. Dan juga dari apa yang beliau sebutkan untuk mendapatkan manfaat, saya lebih dahulu mendapatkan manfaat daripada beliau. Dan bukan hanya di sini, bahkan di dalam radio Aikim, di dalam siaran yang beliau. Maka maknanya kita datang dengan niat ifadah wal istifadah, untuk kita sama-sama berkongsi faedah, wa nafa' wal intifa', begitu juga untuk berkongsi manfaat, saling memberikan manfaat di satu sama yang lainnya. Mudah-mudahan dengan niat itu kita akan dapatkan dari apa yang kita niatkan. Bermakna kita datang dengan niat macam-macam hari ini. Jadi Alhamdulillah, dengan niat itulah sebenarnya kita nak bawa balik. Dan di antaranya disebutkan oleh Ustaz Sya'ari tadi, memanglah sepatutnya orang yang menuntut ilmu ini mereka ada persiapan, sebab menuntut ilmu ini adalah jihad. Kalau jihad itu perlukan kepada senjata-senjata di dalam perjuangan, dalam peperangan. Begitu juga jihad ilmu itu perlukan senjata. Di antaranya apa? Qalam, iaitu pen, kertas, kitab, rujukan dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya memanglah saya dulu masa menuntut ilmu, sebenarnya kadang-kadang ketika tengok guru kita berceramah ataupun mengajar, atau kita hadir dalam majlis umpama ini, kita tengok kepada panel ataupun syekh yang bercakap, berceramah, kita kata alangkah sedapnya, alangkah bertuahnya kalau kita jadi syekh itu. Mudah, alah duduk dengar boring lah, penat. Tapi ketika mana rupa-rupanya, ketika mana kita disangka baik untuk berada di depan dan memberikan faedah, Allahu Akbar, yang biasanya dulu kita buat, kita datang kadang-kadang dengan tangan kosong. Kalau paling tidak pun satu buku saja yang kita pegang, ataupun pen dan juga kertas yang kosong. Tapi yang datang ketika mana nak menyampaikan itu, berapa banyak buku, kitab, Al-Quran, tafsir yang disebutkan dirujuk oleh orang yang nak memberikan ilmu itu. Rupanya berat lagi ketika mana orang-orang yang ingin untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bermakna itulah kadang-kadang kita terlalu santai. Ketika mana kita nak dapat faedah, kita tak buat persiapan. Tapi Alhamdulillah, orang yang berikan ilmu itu, subhanallah, dia tak kedekut ilmu. Dulu kalau ikutkan daripada pengajian ilmu, kalau para guru ini, sebab ini tarbiyah dan juga adab, yang ia merupakan satu asas daripada baginda Rasulullah SAW. Dulu kalau belajar, semuanya yang namanya pelajar itu bersedia untuk belajar. Bermakna sebelum belajar, dia dah munafat, dia dah mutalaah dulu. Apa dia tajuk dan apa dia yang perlu untuk dia baca. Dan kalau perlu untuk diamalkan terlebih dahulu dan persiapan untuk dia amalkan, maka diamalkan. Sebab tu ada guru yang datang ketika mana bab yang dibincangkan itu mengenai siwak, contoh.
memperkatakan sunnah bersiwak. Maka sebelum mula daripada pelajaran itu, dulu-dululah para masyayikh dulu, sekarang disebut tentang taharah dalam menerangkan tentang siwak. Sebelum mula dia tanya, siapakah yang tak bawa siwak? Ada yang tak bawa siwak, kamu keluar. Kalau semua tak bawa siwak, guru keluar. Kenapa? Bagi dia pelajar-pelajar ni tak siap untuk belajar. Kita hari ni tak ada masalah. Sebab apa? Kalau guru buat macam itu, pakat tak ada langsung lah jawabnya. Jadi Alhamdulillah, kita datang dengan niat untuk mendapatkan manfaat dan juga memberikan manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadi satu ibrah. Yang ibrah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fa'tabiru ya ulil absar. Iaitu yang disebutkan tadi, sebenarnya absar itu adalah daripada basar, daripada pandangan. Tapi sebenarnya bukan hanya daripada yang zahir ini. Sebab orang yang ambil ibrah ini adalah orang yang mempunyai basirah, yang nak lebih dalam, iaitu mengambil pengajaran itu. Kalau kita tadi ini tengok atau kita dengar, tengok muka Ustaz Syahari, dengar. Kalau tak tengok muka Ustaz Syahari, saya yakin percaya kita rasa macam tengok TV. Betul tak? Dah macam cerita ahli suara rasanya. Ada orang cakap begitu tak? Ada, saya pun tahu juga, kadang-kadang terdengar kadang-kadang anak tu. Betul tak? Maknanya kalau kita datang itu tanpa dari persiapan daripada hati yang suci bersih ini, maknanya kita mungkin adakah dapat ibrah yang kita akan dapat pengajaran daripada apa yang kita akan sampaikan. Sebab kalau kita sebutkan tadi, ketika mana nak membicarakan tentang para anbiya, yang memang di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang para nabi dan rasul. Bahkan orang-orang soleh yang lainnya yang bukan daripada kalangan para nabi dan rasul, seperti Luqmanul Hakim, seperti Ashabul Kahfi, Allah ceritakan daripada golongan orang-orang perempuan. Seperti Maryam diceritakan. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan itu bukanlah sudah tentu itu adalah uslub di dalam Al-Quran yang ini adalah merupakan kalam Allah. Mesti ada hikmah dan ibrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah simpulkan, dan inilah sebenarnya matlamat yang kita hadir pada hari ini untuk dapatkan. Yang Allah sebutkan di antara matlamat kenapa Allah ceritakan kisah-kisah tersebut. Dan walaupun khitab itu disampaikan kepada Nabi, Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bi. Dan semua kisah-kisah yang kami kisahkan kepada kamu tentang berita-berita para rasul. Apa tujuan dia? Iaitu untuk memberikan kemantapan kepada hatimu ya Rasulullah. Untuk membuat apa? Untuk memberikan kemantapan, tasdid, memberikan kemantapan kepada hati siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Hati baginda Rasulullah SAW. Itu disebutkan tadi, motivator baginda Rasulullah Sayyidina Musa alaihi salam. Kisah itu diceritakan untuk apa? Untuk memberikan kemantapan kepada hati. Haji, ada tak hati yang lebih mantap daripada hatinya baginda Rasulullah SAW? Soalan. Kadang-kadang kita kena ada soalan baru kita hidup. Kita tidak, kita tidur. Ada tak hati yang lebih mantap daripada hati baginda Rasulullah SAW? Tak ada. Sudah tentulah hati iman, takwa, takut kepada Allah yang paling tinggi adalah baginda Rasulullah SAW. Tiada keraguan di dalamnya. Akan tetapi disebutkan bahawa dengan menceritakan kisah para rasul itu adalah memberikan kemantapan kepada Nabi SAW, adalah juga dalam maksud untuk menyatakan bahawa ibrah, pengajaran dan kisah yang dikisahkan oleh Allah itu semuanya adalah untuk memberikan kemantapan kepada hati orang-orang yang beriman, yang mengambil ibrah, pengajaran, yang merenung benar-benar daripada kisah-kisah yang telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
untuk memberikan kemantapan kepada hati. Bahkan kita pada zaman ini orang-orang yang paling perlu untuk kemantapan hati. Sebab apa? Sebab hari ini hati kita yang paling goyah sekali. Iman kita lah yang paling goyah. Kalau kita kata fellow tadi cerita, maaf saya pun apa kata dengar tu rasa sedih. Sebab berlakunya perkara-perkara yang kita mungkin fikir tidak akan berlaku. Lebih-lebih lagi adanya sandaran nama disebutkan, diidafahkan kepada Islam, seperti Universiti Islam, tapi di dalamnya dibuat perkara-perkara mungkar. Yang itu. Sebab apa? Sebab iman. Iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sebab itu bagaimana untuk meningkatkan iman? Bagaimana untuk memantapkan iman? Bagaimana untuk memantapkan hati kita? Diberikan di antaranya adalah dengan kisah dan cerita. Sebab itu banyak kita dengar hari ini orang-orang yang mana menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebabkan kenapa? Kerana terkumpul di dalam diri baginda Rasulullah itu, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku ini dengan para nabi itu seperti satu bangunan, cuma yang kurang satu labinah, suatu bata lagi kurang. Orang pusing tengok cantiknya rumah ini, tapi kalaulah ada satu lagi yang kosong tu diletakkan, akan sempurnalah daripada bangunan itu. Akulah labinah itu, kata baginda Rasulullah. Akulah batu tu. Maknanya kalau aku ini penyempurna kepada apa? Risalah, akhlak, apa saja yang dibawa oleh para nabi, akulah penyempurnanya dan pelaksana seluruhnya. Bermakna kalau nabi tu dinisbahkan kepada penyabar seperti Nabi Ayub, Nabi SAW akan mempunyai sifat itu. Kalau sifat amanah itu disandarkan kepada para nabi, begitu juga bagaimanakah daripada sifat-sifat Nabi Musa yang ada, mesti ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kalau kata kisah para rasul itu memberikan kemantapan kepada hati, begitu juga apatah lagi kepada Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, baginda Rasulullah, kalau kita ceritakan pasti akan memberikan kemantapan kepada hati kita. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu apabila kita sebutkan tentang baginda Rasulullah, Nabi buat satu kesimpulan yang paling mudah untuk kita faham. Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbaiklah adabku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi SAW sebenarnya sudah pun ditetapkan oleh Allah, ayahnya sekian umur dia berada dalam perut ibunya meninggal. Begitu juga bilakah ibunya akan meninggal. Bahkan disebutkan oleh para ulama mengkaji bahawa ketika Allah SWT nak pilih nama-nama yang mereka itu mempunyai hubungan dengan baginda Rasulullah pun dipilih oleh Allah. Contoh, nama ayahnya Abdullah. Kenapa Abdullah? Nama ibunya Aminah. Kenapa? Ada di sana makna yang akan ianya berhubungan dengan baginda Rasulullah. Bahkan yang menyusukannya Halimah tu Sa'diyah. Halim. Nama-nama itu ada kesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampai begitu Allah Subhanahu wa taala aturkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara hikmah baginda Rasulullah SAW menjadi yatim daripada kecilnya, di antaranya disebutkan oleh para ulama adalah untuk tiada campur tangan tarbiyah daripada ayah ataupun ibu, sebab biasanya yang memberi kesan kepada seseorang itu kerana fitrahnya seseorang itu lahir. Disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang lahir itu akan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini dibahaskan oleh para ulama, ada mengatakan Islam, ada yang mengatakan suci bersih, ada yang mengatakan sudah pun mengenal akan baik dan buruk, bahkan akhlak
dia tahu akhlak yang baik dan buruk itu fitrah disebutkan. Yang akan mencorakkannya itu adalah, di antaranya adalah campur tangan daripada orang yang dekat dengannya, bi'ah ataupun kawasan tempat dan sebagainya. Seperti mana kita yang mesti hidupkan di dalam UIA ini dengan bi'ah hasanah, dengan suasana yang baik. Supaya apa? Supaya ianya akan memberi kesan kepada yang lain. Siapakah ejen yang untuk nak buat kepada tempat-tempat yang baik? Kita lah. Tapi kalau kita pun berlebih kurang juga, kadang-kadang kita pun bawa kepada satu bi'ah yang tak baik. Kita bentuk satu kawasan dan juga bentuk dari perlakuan kita yang tak baik. Dia akan memberi kesan kepada apa yang ada bersama dengan kita. Demikian bi'ah itu yang disebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW hidup di lembah, iaitu di perkampungan Arab, di pedalaman, di padang pasir, ketika mana disusukan oleh Halimah Sa'diyah supaya terjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan padang pasir, panas dan sebagainya. Sehingga dalam riwayat disebutkan ketika Nabi menceritakan dulu ketika mana dia di dalam penjagaan daripada Halimah Sa'diyah, ketika mana panas yang terik, pada musim panas yang terlalu panas, yang kadang-kadang sampai orang tak boleh keluar. Kalau terkeluar akan terbakarlah kulit. Ini cerita dia. Kalau kita cerita, kita balik kepada hijrah Nabi dan sebagainya, bagaimana para sahabat sendiri berhijrah dalam cuaca yang begitu panas terik, yang ada kala kadang-kadang panasan itu boleh membakar kepada kulit. Kita sampai hari ini tak sampai lagi kepada tahap itu. Kalau ada pun kita dah lama dah lebih dahulu lagi dah. Tapi kata anak Halimah Sa'diyah ketika mana ibu dia risau, kenapa kamu ni waktu panas keluar juga? Kerana aku ikut kepada Muhammad, katanya. Kamu tak takutkah panas yang akan membakar kepada kulitku? Kenapa aku nak takut, wahai ibu? Sedangkan saudaraku Muhammad itu sentiasa dinaungi oleh awan di mana saja dia pergi. Dari kecil lagi baginda Rasulullah SAW sentiasa dinaungi oleh awan di mana saja Nabi baginda Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan dua daripada malaikatnya yang mulia. Jadi kita yang masyhur dibelah dada baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dibuang hadus syaitan. Dibahaskan oleh para ulama wal arifin. Ada mengatakan yang dibuang itu adalah daripada tempat syaitan yang ada di dada baginda Rasulullah SAW. Tapi ditolak hujjah ini, mengatakan mustahil Nabi SAW yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab al-ismah atau maksum ini, para Nabi memang telah dijaga oleh Allah daripada kecil. Ini ada perbincangan para ulama. Ada mengatakan maksumnya Nabi, para Nabi ini adakah setelah dia dilantik menjadi Nabi, ataupun daripada awal lagi sudah pun ismah atau maksum. Kebanyakan para ulama muktabar, ijma' para ulama mengatakan para Nabi semuanya dari kecil, daripada dilahirkan, bahkan nasab mereka juga disebutkan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka maksum daripada awal lagi. Kenapa? Sebab secara logiknya, kalau kecil-kecil seseorang itu dia buat kesalahan, bahkan kalau dia buat kesalahan itu pula jenis yang teruk, yang namanya maksiat atau yang namanya perangai yang tak elok ini, dia akan kekal diingatan orang lain. Contohlah, saya kadang-kadang ceramah-ceramah ni tengok dalam ceramah, kan kita tak nampak, kadang-kadang rupanya ada dulu dalam yang hadir itu kawan kecil, masa kecil itu. Dia pun tengok memang kita datang, mungkin dah lama tak jumpa, dia tengok ada poster, gambar, oh ni kenal, ni kecil lagi apa semua. Tak apalah, hadirlah, silakan. Tapi time yang tak bestnya, kalau time makan contohnya, setelah selesai itu, kadang-kadang kita duduk ni, kadang-kadang yang meraihkan kita itu ialah penghulu ke ataupun dan sebagainya. Dia pun datang juga, kita pun kenal, silakan duduk. Dah duduk tu cerita kisah dulu-dulu ni untuk membangkitkan nostalgia. Tapi yang cerita tu mungkin cerita tak menarik langsung. Kita kata Allah Akbar, kan? Janganlah cerita depan orang ni. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang paling diingati oleh manusia.
Itulah yang kadang-kadang nak diperingatkan. Itulah yang kadang-kadang yang nak diungkit. Kononnya adalah untuk nak menimbulkan kemesraan. Dulu tu ingat tak kalau kita dulu masuk panjat pokok orang lain pula tu, ceramahnya kita mestilah jujur, kita mestilah tapi kan lepas tu kita kecil-kecil tu panjat pokok tu makan buah. Ya Allah, kan tak kena kan. Jadi itu disebutkan bermakna bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga para nabi, siapa pun, daripada terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana disebutkan dibuang hazzuz syaitan, di antara para arif billah, para ulama mengatakan yang dimaksudkan dibuang hazzuz syaitan itu adalah kerana ketika baginda Rasulullah SAW diutuskan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ketika iblis mengatakan, kami sebahagian daripada alamin, daripada alam, maknanya kami akan dapat rahmat itu. Dan Nabi ini sifat penyayang itu bahkan kepada siapa pun kita tahu. Bukan hanya kepada sahabat, bukan hanya keluarga, bukan hanya kepada orang mukminin, bahkan juga kepada musuh-musuhnya. Nah, kalaulah sekiranya dikekalkan di sana dan dimasukkan, dibuang sifat kasih ataupun pemaaf Nabi atau kasih Nabi kepada syaitan, sehingga kalau syaitan tu Nabi tak ada sifat yang disebutkan Raufur Rahim yang disebahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW nak cerita bagaimana Allah jaga masa kecil ni. Nabi kata dulu masa aku kecil, aku pun pernah juga teringin untuk nak pergi ke keramaian tertentu. Bahkan pernah dengar ada satu keramaian diadakan di tempat Nabi dengar Nabi nak pergi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Allah tidurkan Nabi SAW sampai Nabi bangkit, matahari dah terik dah. Dah habis dah pesta tu. Dijaga oleh Allah. Sebab apa? Kalau tidak nanti macam tadi dah cerita tadi diukir. Begitu juga Nabi SAW menggembala kambing. Nabi SAW bekerja. Kenapa? Sebab ini adalah merupakan bagaimanakah daripada para Nabi yang dulu. Kata Nabi SAW, para Nabi, kebanyakan mereka itu adalah penggembala kambing. Aku juga begitu, kata baginda Rasulullah. Nak cerita kata, para doa, para pendakwah, itu mesti ada sumbernya sendiri. Kita ni kalau nak ajak orang kepada kebaikan, kepada apa saja, kita kena ada, bukan meminta kepada orang itu. Kalau kita dah mula ambil daripada orang, kita kita sukar untuk nak mengajak orang lain. Itu di antara yang disebutkan. Sebab tu kita hari ni, apa bidang kita pun, sebab tu kita jangan salah faham. Kadang-kadang kita nanti pasal tasawuf, orang sufi dan sebagainya, tinggal kerja, tak mau kerja. Buat apa? Ibadah saja. Nabi tak ajarkan begitu. Bahkan Nabi di antara tangan yang dicium oleh baginda Rasulullah SAW, tangan kita kata orang semua cium tangan baginda Rasulullah. Semua yang berebut kepada air wuduk baginda Rasulullah, semua nak dapatkan berkata Nabi. Tapi Nabi pernah cium beberapa tangan. Di antara tangan yang dicium oleh baginda Rasulullah SAW, ada tangan yang ketika Nabi salam kasar tangan itu. Dan Nabi tanya apa kerja dia. Kata aku ni ya Rasulullah bekerja. Rasulullah sehingga kasar kawan tanganku. Dicium tangannya baginda Rasulullah oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi membanggakan tangan seperti itu, iaitu tangan yang bekerja, mendapatkan rezeki daripada tangannya sendiri. Allah Akbar. Jadi jangan salah faham hari ni kalau kita sebut tentang Islam, kita sebut tentang akhirat, diajarkan oleh Nabi tentang zuhud. Kita bukan bermakna kita nak tinggalkan daripada kerja dan tak, silakan kerja. Tapi bagaimana kerja kita? Bagaimana akhlak baginda Rasulullah dalam kerja? Adab baginda Rasulullah SAW dalam kerja. Yang ini sedikit sebanyak yang kita sebutkan. Saya nak sebutkan hubungan yang disebutkan tadi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya hubungan dengan para Nabi yang lainnya. Di antaranya yang mana baginda Rasulullah bertemu para Nabi itu semuanya adalah di Baitul Maqdis. Ketika malam Isra'nya baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi Musa, Nabi jumpa berkali-kali, bayangkan. Nabi pergi kubur Nabi Musa, tengok Nabi Musa solat di situ. Kemudian di Baitul Maqdis, pasti jumpa dengan Nabi Musa. Di langit pun jumpa dengan Nabi Musa. Tak habis dengan itu, berulang kali berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Punya hubungan ya cukup istimewa baginda Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam.
Bahkan Nabi Musa yang menasihati kepada baginda Rasulullah untuk nak minta kurang daripada ibadah salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada hubungan khusus di antara baginda Rasulullah dengan Nabi Musa alaihi salam. Walaupun Nabi jumpa sebenarnya di langit itu semuanya ada hubungan dengan Nabi. Yang lain memanglah semuanya ada, tapi ada khusus. Seperti Nabi Adam, sebab dia adalah Abul Bashar. Nabi pun daripada Bashar, daripada manusia, dari keturunan Nabi Adam. Jumpa kepada Nabi Ibrahim, memanglah Nabi Ibrahim adalah dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Idris, memang di sana di antaranya sebab Nabi Idris dulu pernah untuk nak minta untuk kekal di dalam surga sebelum matinya Nabi Idris, tapi Allah SWT perkenankan. Nabi Musa ditemukan oleh Allah di langit juga adalah kerana Nabi Musa paling banyak disebut oleh Allah SWT, dan pengajaran yang diambil oleh baginda Rasulullah Nabi Musa. Cuma kadang-kadang orang fikir ada di antara Nabi yang pelik, kenapa Nabi jumpa? Di antaranya Nabi Yusuf AS. Ada para ulama bahas kenapa agaknya Nabi Musa ni, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi ketika mana cerita tentang Nabi Yusuf, ketika mana turun, setelah itu cerita dengan para sahabat, mengatakan Nabi Yusuf itu mempunyai bid'un minal jamal, ataupun separuh kecantikan dunia ini semuanya terhimpun di dalam dirinya Nabi Yusuf AS. Jadi apa masalahnya? Bermakna hubungan itu yang disebutkan adalah kalau Nabi Yusuf itu ada separuh kecantikan dunia, yang semua kecantikan separuhnya semua dikumpul kepada Nabi Yusuf. Siapa yang punya keseluruhan kesempurnaan kecantikan itu, iaitu baginda Rasulullah SAW. Cuma bezanya Nabi Muhammad SAW itu yang lebih menonjol adalah kehaibatan, kewibawaannya, bukan dari hanya orang melihat kecantikan. Kalau tidak, semuanya akan lihat seperti Nabi Yusuf dengan nafsu. Tetapi yang Nabi itu yang ditonjolkan adalah daripada akhlak baginda Rasulullah SAW, sehingga kata Amr bin As ketika mana nak minta untuk nak diceritakan tentang bagaimanakah bentuk baginda Rasulullah SAW, dia mengatakan aku tak boleh cerita. Sebab apa? Sebab aku nak pandang Nabi pun sakut. Sampai begitu hormatnya dengan kewibawaan Nabi baginda Rasulullah SAW. Jadi demikian maknanya apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada bagaimana baginda Rasulullah SAW dari kecil dijaga oleh Allah SWT, dan ianya memberi pengajaran kepada kita kalau kita nak menjadi orang-orang yang mana berdakwah, mengajak kepada kebaikan, menjadikan diri kita sebagai contoh tauladan. Yang pertama adalah untuk nak jaga diri kita daripada kecil lagi. Kalau nak bahaskan daripada awal, nasab lah. Daripada nasab itu dijaga. Bermakna hari ini kita ni orang yang boleh untuk menjaga nasab. Bagaimana? Jaga hubungan kita yang kata tadi tu, boya friend, jadi friend dan sebagainya tu. Kita yang nak jaga kita punya nasab kita, keturunan kita baik-baik. Sebab apa? Sebab nanti akan ditohmah. Kadang-kadang tu dia Masya Allah, tapi nanti dia tu daripada siapa? Ayah dia dulu aku kenal dan sebagainya, akan ditohmah. Nabi SAW tak boleh untuk ditohmah. Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT, sehingga menonjollah baginda Rasulullah SAW. Dan di antara sifat yang paling menonjol adalah Nabi SAW tak pernah berdusta. Walau macam mana pun tak pernah baginda Rasulullah SAW berdusta sepanjang umurnya. Sebab tu ketika mana mula risalah baginda Rasulullah SAW, tak ada orang yang boleh untuk nak menangkal. Ataupun ketika ditanya oleh Nabi SAW, kalau aku cakap di belakang ini ada tentera berkuda yang datang nak menyerang kepada kita, kamu percaya tak? Kami percaya. Sebab kami tak pernah mendapati kepada engkau wahai Rasulullah berdusta. Nah hari ini, siapa di antara kita yang tak pernah berdusta? Angkat tangan. Berbohong, menipu, angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, kita menipu. Sebab memang bayangkan rosaknya yang kita sebutkan itu. Kata Imam Syafi'i itu, kalau kita kata itu Rasulullah, ni para imam kita juga begitu. Imam Syafi'i mengatakan aku tak pernah bersumpah dengan nama Allah, baik itu yang benar ataupun yang bohong. Memang tak adalah yang benar pun. Maknanya tak pernah berbohong. Jaga. Sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan kepada apa yang akan disampaikan, kepada apa yang kita ingin untuk nasihatkan. Demikian di dalam peranan kita hari ini.
Sebagai orang-orang yang nak mengambil Nabi itu sebagai contoh tauladan di dalam kehidupan kita, pastikan kita benar-benar mengambil pengajaran dan juga berusaha untuk berakhlak dengan akhlaknya para Nabi, yang mana ketika mana disebutkan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ketika Allah nak cerita pasal Rasul, dia kata di kalangan para Rasul itu kami kan ada di antara mereka yang kami tinggikan di antara yang lainnya. Maknanya ada yang mana ada kelebihan masing-masing. Di antara yang mereka itu adalah yang dapat bercakap dengan Allah. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan diangkat darajat. Nabi SAW yang paling tinggi diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita malam ini baru pusingan pertama ni. Kita dah mengantuk kan. Ada kuliah lah. Saya Alhamdulillah. Tadi saya sebelum datang dapat makan. Alhamdulillah. Jadi tak ada kesan daripada bau-bauan. Tapi ada kesan bagi orang yang lepas makan ni biasanya ialah mengantuk. Tapi kadang-kadang kita terhimpun dua-dua, lapar dan mengantuk. Tak tahu ada kat sini atau tidak, wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan tak ada, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi.